Kita akan berkongsi pengalaman yang telah terlibat. Bolehkah kamu semua memperkenalkan apa NGO yang terlibat, Jessie? NGO yang pernah saya kerjasama ialah Pusat Penjagaan Kanak-Kanak Cacat Taman Mega, iaitu PPKK CGM. P apa? Pancangnya itu nama. Ya. Saya pernah bekerja sama dengan NGO Free Tree Society (FTS). Organisasi ini bermula pada tahun 2012. Organisasi objektif adalah untuk menjaga alam sekitar. Saya telah bekerja sebagai sukarelawan dalam organisasi yang mengambil haiwan terbiak. Nama pertubuhan haiwan terbiak itu ialah Persatuan Kebajikan Haiwan PAUS. NGO yang saya terlibat adalah yang persatuan yang terkenal di Malaysia. Kamu semua boleh cuba berfikir tak? Tak tahu. Apa tu? Ada P juga, tapi bukan apa tu P. PPKK Bukan itu. CGM. Tapi saya ada 4 sahaja huruf dia. PBSM, Persatuan Bola Sapir. Saya pernah bekerja sama dengan sebuah NGO bernama SORS 20-7, iaitu Science of Life Studies, sebuah organisasi yang berkomitmen untuk berkhidmat, mendidik dan berkasa 40% kumpulan ekonomi terendah dengan pendidikan percuma, perkembangan sendiri dan sokongan pekerjaan. Saya ialah macam itu cikgu. Cikgu kan. Apakah yang menyebabkan kerjasama antara diri dengan NGO itu? Kerana subjek Foundation Art saya yang belajar di Sunway College mempunyai penilaian tentang kami melawat NGO di Malaysia. Sama! Saya menyertai aktiviti ini kerana saya menampak itu aktiviti menanam pokok di sosial media. Saya berasa aktiviti sangat seronok dan bermakna. Serta saya menjemput kawan-kawan saya pergi sana untuk menanam pokok. Kenapa saya akan terlibat dalam NGO tersebut? Sebab saya beruniform PBSM semasa saya belajar di Sekolah Menengah Kebahasaan saya. Lepas tu, saya ialah alif yang sangat aktif dalam persatuan tersebut. Oleh itu, saya ada peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti yang dijalankan dalam persatuan tersebut. Lepas tu, saya juga presiden untuk PBSM Sekolah Kebahasaan saya lah. Sebab saya menyertai NGO tersebut, itu muncul dari keinginan saya untuk menyumbang kepada usaha mereka dalam membayangkan dunia di mana individu berstatus sosial ekonomi rendah mampu keluar daripada kemiskinan. Apakah pengalaman cabaran kes-kes yang gembira atau impress cerita semasa bekerja sama dengan NGO tersebut? Salah satu cabarannya ialah kita perlu berkomunikasi dengan kanak-kanak kurang upaya. Kita perlu berhati-hati semasa bercakap dengan kanak-kanak yang OKU sebab sesedang kanak-kanak akan menjadi tidak stabil atau mengalami konflik. Cincin? Saya telah menyertai ialah aktiviti menanam pokok. Pihak pekerja akan mengajar kita teknik untuk menanam pokok itu. Dalam aktiviti ini, kita telah menimba ilmu pengetahuan dengan perlindungan alam sekitar dan kita akan mendapat satu tumbuhan sebagai cendera hati. Oh, betul ya, dia Kamu ada tahu tak? dia ada Kamu beri yang satu cedera. Ada. Saya tak tahu eh. Wah, Sakit baik punya tu. satu semua. Oh, kecil-kecil tu tumbuhan lah dia. Ya. Tahu. Itu cerita tu saya masih ingat ada satu atlet tiba-tiba dia centela. Lepas tu sangat-sangat serius. Saya ada satu senior mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat cukup untuk mengurus pelbagai cendera-cendera. Tu PBSM dianggap sebagai jururawat atau doktor. So pada masa itu saya juga dianggap sebagai Dr. Roy. tapi saya sekarang belajar advertising. Iaitu saya sendiri tidak mempunyai apa-apa pendapatan dan lokasi itu SOS 24-7 itu agak jauh dari rumah saya.
So saya perlu mendapatkan wang daripada ibu bapa saya untuk membayar itu pengangkutan. Anjing itu penuh kasih sayang melindungi anak-anaknya dan anak-anak anjing itu begitu bersungguh mencari perhatian. Dengan seperti ini, saya membuat saya lebih menghargai kasih sayang antara haiwan dan mengingatkan saya betapa pentingnya jaga keluarga. Lepas menyertai aktiviti Adrina bincang-bincang, saya memahami walaupun tingkah laku yang kecil sahaja, ia akan memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat. Jadi, saya berharap orang ramai akan mengambil bahagian dalam NGO aktiviti tersebut. Saya berasa boleh meningkatkan kecakapan kemahiran, mengambil bahagian dalam aktiviti khidmat masyarakat memberi peluang untuk membangunkan kemahiran yang berguna dalam kehidupan seharian, seperti kerja berpasukan, kepimpinan dan pengurusan projek. Saya amat bersetujulah yang penonton kita boleh menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh NGO itu. Sebab tu saya berasa kita berlahir sebagai insan, pastilah ada dua kategori yang tu lemah dengan kuat. Yang mak ajar saya, orang yang kuat kan mestilah membantu orang yang lemah. Sebab mereka pun tidak nak dilahirkan sebagai macam ni. Apabila kamu menyertai aktiviti-aktiviti tersebut kan, kamu tidak akan mendapat apa keburukan. Kamu mestilah mendapat banyak-banyak kebaikan dalam aktiviti NGO tersebut, sebagai boleh memperkenalkan rakan yang ada sama minat ataupun mengetahui ilmu pengetahuan yang tidak boleh dipelajari daripada cikgu yang ajar kamu di sekolah. Lepas tu juga boleh memastikan kamu berfikir dengan sempurna dan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai pencapaian yang lebih baik yang boleh mendapat masyarakat yang lebih banyak. Kamu akan mendapat fikiran yang positif lah. Sangat-sangat sokong masyarakat kita untuk menjalankan perkara tersebut. Untuk saya sentiasa menggalakkan masyarakat untuk menjalankan tanggungjawab sosial mereka sendiri, kerana ia bukan hanya membentuk komuniti yang lebih berdaya, tapi juga memberikan impak positif yang besar kepada masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih kepada semua kerana kesungguhan dan galakan anda. Kepada penonton kami, pertimbangkan untuk terlibat dengan NGO yang sejajar dengan menyebab-menyebab ini. Sumbangan anda dapat mencipta perubahan positif. Hingga bertemu lagi di Adrina Bincang-Bincang, teruskan membuat perubahan. Thank you. Like and share. Yes!